Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini insya-Allah kita bersiaran lagi dalam slot santai bersama Ustazah Nuzila with Love bersama dengan Kak Long Nuriah kita yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lebih mengenali Kak Long kita, sebab alhamdulillah baru-baru ini Kak Long telah dapat anugerah tokoh guru pasti Malaysia. Masya Allah Kak Long, tak sangka lah mesti tuan sedia diri pun terkejutkan. Jadi alhamdulillah, ahlan wa sahlan lah kepada Kak Long dalam slot kita pada pagi ini. Jadi untuk lebih kita mengenali lagi Kak Long, saya mempersilakanlah Kak Long untuk memperkenalkan diri beliau, latar belakang beliau dan siapakah beliau sehingga layak ni dinobatkan sebagai anugerah tokoh guru Malaysia 2021. Subhanallah. Masya-Allah. Kak Long. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Zahla kita lah. Maknanya kerana sudi bersama hari ini dengan Kak Long dalam slot Ustaz Zazila bersama with Love. Oh, Masya Allah. Dan Kak Long pun maknanya dengarlah khabar tu rasa debur juga. Tapi insya-Allah maknanya Kak Long akan khabarlah sedikit sebanyak latar belakang Kak Long ni. Bagaimana sehingga sekarang lah Kak Long ni dapat anugerah tokoh guru pasti Malaysia 2021. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Nama yang diberi Nuriah binti Kotter, 58 tahun. Muda lagi tu, 58 tahun. Wah gemah dah ni. Masya-Allah. Suami Mansur bin Hitam dan dah bersara dah, umur 60 tahun, berumur dan mempunyai anak-anak seramai 3 orang. Yang pertamanya yang sulung mengajar di Sekolah Menengah Agama Kuala Lipis. Oh, Masya-Allah. Yang keduanya guru pasti. Yang ketiga kerja biasa-biasa je lah. 2 perempuan, 1 lelaki. Alhamdulillah. Maknanya berasal dari Cendering. Sama dengan Kak Syam tu, anak beranak lah Kak Syam tu. Mak sepupu Kak Syam. Syamsiah Abu Bakar. Dan sekarang ni tinggal di kampung Kubang Panjang, masuk daerah Kuala Terengganu. Tapi kalau Parlimen Marang. Jadi kalau ikutnya masuk pasti ni bermula tahun 1984. Pada masa tu maknanya nak masuk pasti ni bukanlah mudah macam ke sekarang ni, susah juga dengan temuduganya. Dulu pas cawangan yang pergi ke rumah-rumah untuk jadi cikgu pasti ni minta kebenaran dengan mak ayah. Kalau kita saja nak, maknanya nak jadi guru pasti tapi mak ayah kita tak bagi, insya-Allah tak boleh jadi cikgu pasti. Tegas juga. Masa tu pas cawangan. Sebab masa tu di bawah cawangan lah. Bukan bawah pemuda masa tu. Asalnya bawah cawangan lah. Taski bawah cawangan. Asalnya Taski kat Long Ajar 1984 tu Taski di bawah Abim. Pada masa tu Kak Long ni dengan Kak Mazna Muftahuddin tu dah kenal dah sikit-sikit lah. Jadi alhamdulillah lah. Maknanya kata orang kalau kita duduk dalam pasti ni, insya-Allah walaupun kita kata pasti zaman dulu dengan zaman sekarang ni berbeza, tapi zaman dulu Kak Long rasa lebih tu lagi lah, maknanya payahnya kita nak jadi cikgu pasti ni dengan keadaan kita yang tak boleh nak gerak mana kan, tak ada kereta, tak ada motor, cuma adanya rumah Kak Long masa tu basikal sahaja. Masya-Allah. Itulah bermulanya tahun 1984 di pasti Cendering Pantai. Belakang rumah Puan Hajah Syamsiah Abu Bakar pada masa tu. Dan tanah tu pun pasti tu tanah keluarga dia infak. Alhamdulillah. InsyaAllah lah sedikit kita dah mengenali Kak Long. Jadi bukan senang lah Kak Long kata tak, kita nak jadi seorang guru pasti ni.
Walaupun kita tengok guru pasti ni dulu Kak Long langsung tidak dipandang. Ada. Dengan gajinya yang murah. RM60. RM60. Kalau RM40 pun 60. RM40 ke RM60 gitulah mula-mula. Itu kita tengok cabaran tau. Cabaran. Tapi kalau kita tengok orang kerajaan walaupun dia kata gaji murah tapi dah mencapai angka 400, 500 pada masa tu murah lah tu. Tapi guru pasti ni masya-Allah RM40, RM60. Tetapi itulah nak menyatakan bahawa apabila kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya walaupun kita kata dulu Kak Long kata nak jadi seorang guru pasti ni juga payah. Makna payah macam mana? Dengan keizinan kedua ibu bapa. Masya-Allah. Macam nak kahwin je Kak Long. Tapi keberkatan tu daripada itulah keberkatan. Jadi Kak Long ni dia ada 3 orang anak lah. Jadi Ustazah pun baru kenal juga Kak Long ni. Dah kenal rapatnya setelah kita sentiasa kursus bersama dan dengar-dengar cerita Kak Long ni, kalau dia bercakap maka gusi tak kering lah. Subhanallah. Gusi tak kering memanglah bila kita dah kenal ni, masya-Allah Kak Long. Walaupun kita tengok Kak Long dia nampak macam tak mau tegur orang, tapi ya Allah bila dah kita kenal dia lah orang yang paling ceria sekali setakat Ustazah kenal rasalah. Sebab tapi muka Kak Long ni memang dok, kalau senyum pun dok manis. Mesti kita tahu dia. Jadi alhamdulillah Madwa Kak Long kata bagaimana dia jadi guru pasti, ada juga seorang anak dia mewarisi guru pasti. Masya-Allah. Itulah kata sinonimnya Kak Noriah ini, Kak Long ini dengan guru pasti dah. Jadi alhamdulillah Kak Noriah, kita dah kenal Kak Noriah dan mula kita mencintai ialah Kak Noriah. Sebab alhamdulillah bila dah Kak Mas kata Ustaz Zahla kena buat program dengan Kak Long Noriah ni. Kak Long mana? Subhanallah. Kata orang mesti Kak Long yang ceria itu. Subhanallah. Jadi alhamdulillah. Jadi senyumlah. Jadi kena senyum saatnya. Setahu saya lah dan negara mengetahui bahawa Kak Noriah ni, Kak Long ni dia dapat anugerah tokoh guru pasti Malaysia 2021 ni pada 26 bulan 6 baru ni. Masya-Allah, bagi Ustazah lah personalnya memang layak lah Kak Long dapat anugerah tersebut, melainkan mungkin pengalaman dia 1984 jadi cikgu pasti bawa taski dulu masa tu. Bawa taski dah. Jadi saya pada masa tu baru sekolah rendah lagi. Sekolah rendah lagi masih pakai seluar pendek. Rambut pun tocang lagi, duduk main basikal sebab kita dulu kita tak belajar taski. Kita belajar kemas dan sebagainya lah. Jadi kalau saya nak tanya berapakah perasaan Kak Long apabila dapat tahu ni Kak Long dapat anugerah tokoh guru pasti Malaysia 2021, dan apakah sarana Kak Long kepada guru-guru di luar sana, terutamanya guru-guru pastilah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Zila. Kak Long ni sebenarnya inilah nak berceritalah sikit ni. Nak jadi tokoh pasti Malaysia ni 2021 ni, yang pertamanya isi borang. Kena isi borang negeri-negeri yang submit lah kita ni. Maknanya negeri yang cadangkan siapa, dan Kak Long ni terkejut lah, maknanya dalam Dewan Harian Pasti Negeri Terengganu, terutamanya unit penaziran iaitu Ustaz Ridwan Abu Bakar dan timnya, tiba-tiba suruh Kak Long ni pergi ke pejabat pasti negeri. Kak Long tanya nak buat apa. Jenis ni Kak Long ni pesen kata orang, bukan tak buka depan, nak ke depan. Tapi kalau ada orang lain yang lebih layak, Kak Long rasa biar orang lain dulu. Kak Long saja, ada kawan Kak Long seorang lagi, Kak Long suruh. Mana calon tu sepatutnya. Tapi dia 2 kali dah tak menang. Lepas tu Kak Long tanyalah sebab apa pergi ke Kak Long. Dia kata mesyuarat Dewan Harian Pasti Negeri. Kak Long kata Kak Long pun Dewan Harian, tapi sebab apa tak masuk. Lepas tu dia berkatalah, kalau Kak Long masuk soheh-soheh dah, memang tak jadilah. Dan juga maknanya selepas isi borang, esok tarikh akhir nak tutup, hari ni Kak Long isi. Dan terima kasih banyaklah kepada staf-staf Pasti Negeri Terengganu. SUK 2 orang tu lah yang bertungkus lumuh email borangnya dengan CJ-CJ-nya. Mereka lah yang kuat bersemangat, dan Ustaz Ridwan pun ada bersamalah. Jadi alhamdulillah dengan keikhlasan Pasti Negeri Terengganu menghantar nama Kak Long sebagai calon. Jadi Kak Long isi, memang mula-mula tu kita rasa macam tak ikhlas.
Dah sebab nak tak ambuh ni. Tapi alhamdulillah lah dengan kesungguhan beliau, dan kita kena ingatlah bahawasanya itu bukanlah pilihan kita tapi pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu bulan 6 baru ni unit penaziran Pasti Malaysia menelpon esok nak observe. Sebab kita sekarang ni kita tak boleh nak bersemuka. Jadi kita buat soalan soalan ataupun tu dengan cara Google Meet. Observe dengan cara persoalan. Jadi nak gambarnya, nak cari gambar bersama muslimat, bersama Pasti. Jadi yelah, kadang-kadang macam kata takdilah kita berfikir kan, nak cari lagu mana, nak cari macam mana, benda tu banyak. Dia ni Kak Long ni dok suka bergambar. Jadi alhamdulillah pertama yang Kak Long berjumpa gambar ialah dengan Ustazah Nazila masa baca Iqra pokok pangkalnya. Jadi dan terakhir yang Kak Long juga itu Kak Long jadi pengurusi tetap Paskal Samarang, Muslimat Paskal Samarang. Jadi dengan cabaran-cabaran yang ada ni, payahnya malam tu sampai pukul lewat malam, jadi kita ni pening. Marilah penyakit pening. Esok kan pening dah nak bangun, esok nak observe dah ni. Jadi persoalan-persoalan tu, jadi alhamdulillah lah. Kita ni maknanya Kak Long orang lama lah sikit kita panggil. Mana tahulah. Memang persoalan-persoalan tu kalau kita bagi guru-guru yang baru, dia dok cakna mana lah. Mana ketua pemuda, ketua muslimat nama apa. Bukan dok cakna kan, dok ingat mana. Jadi Kak Long ni kalau bab muslimat ni alhamdulillah. Ustazah Nazila. Alhamdulillah, masya-Allah. Jadi dalam hatu tu ada juga yang kita belajar, jadi mari bela je dalam keadaan pening-pening tu bela. Ada jugalah persoalan-persoalan yang kita tidak dapat jawab, tapi kita boleh cover dengan soalan yang lain. Jadi sarananlah Kak Long ni kepada guru ni sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita sebagai guru Pasti. Kata kita ni walak kepada pimpinan Pastilah. Dengan muslimat ke pun walak juga. Maknanya kepimpinan Pasti, andai kata contoh kat Lukabah ni baju ni, jubah. Ni trademark Pasti Malaysia, ni Muslim MGPM. Alhamdulillah lah. Kesungguhan kita, walaupun Kak Long kata anugerah ni atas nama kita, tapi anugerah ni sebenarnya atas semua guru-guru Pasti Negeri Terengganu. Kerana support mereka lah kita jadi start sehingga sekarang Kak Long jadi gini ni. Dan setakat ni lah Kak Long rasa macam kata tadilah, Kak Long ni bukanlah orang yang senyum, tapi senyum tak semanis senyum Ustazah Nazila. Tapi macam Ustazah Nazila kata tadilah, apabila bersama dekat Long ni insya-Allah tahulah. Kalau berkawan ni tak kena gusi lah. Kata ada je buah nak suruh sahabat-sahabat kita suka bersama ni. Apabila terima anugerah ni Kak Long rasa bukanlah kemenangan yang kita nak sebab dia ada top 3, tapi pengiktirafan daripada semua peringkat Pasti ke muslimat ke iktiraf sebagai guru Pasti ni. Maknanya itulah cabaran cikgu Pasti ni dengan allowance sedikit. Dia panggil gaji, dia panggil allowance. Tapi Kak Long maknanya alhamdulillah lah setakat ni tak ada masalah lagi lah. Tak ada lah kata bukan kata nak bangga diri kita ni dok masalah dalam musim PKP ni apa ni dalam Covid ni. Cumanya kita anak dok ramai, Kak Long anak dok ramai dan besar-besar 2-3 orang semuanya bekerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi itulah perkongsian Kak Long yang kita rasa masya-Allah. Memanglah Kak Long maknanya tuah ayang tu nampak dia tepi. Tetapi tuah manusia ni masya-Allah tiada siapa yang tahu. Tetapi itu semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita dapat maknanya kongsi bersama. Betapa besarnya harapan Kak Long, kejayaan yang dia dapat tu tokoh anugerah guru Pasti Malaysia ni bukan semata-mata untuk menaikkan diri dia, tetapi untuk menaikkan imej guru-guru Pasti Terengganu itu sendiri. Masya-Allah. Ini bukan satu benda yang mudah lah. Bukan satu yang mudah, dan kita mesti jangan letakkan kata anugerah demi anugerah yang kita nak dapat. Kita bila kita mengharapkan sesuatu ni, kadang-kadang kita mungkin jauh daripada sesuatu itu. Tetapi macam Kak Long kata tadilah, apabila kita ni maknanya buat kerja kerana Allah, nawaitu kita kerana Allah, tujuan kita nak mendidik lah, nak mentarbiyah. Sebab kita nak melahirkan jilul Quran. Kita nak melahirkan jilul Quran. Bukan kata bukan mudah lah. Bukan sekadar diri kita saja
yang perlu kita didik. Nak didik anak murid ni bermula daripada diri kita sebenarnya Kak Long. Kita mesti sentiasa melalui tarbiyah. Tarbiyah demi tarbiyah diri, tarbiyah keluarga. Kita sebagai seorang guru merupakan kata lisanul hal itu khairum min lisanil maqal. Kadang-kadang guru ni dia mulut lebih laju daripada perbuatan dia. Betul tak? Betul. Kalau nak marah nak budak kecil dah. Allahu akbar, budak kecil dah pempang lalu. Kita kena ingatlah bahawa budak kecil ini dia memerlukan pendidikan bermula daripada kasih sayang. Betul. Bagaimana Imam Ghazali menyatakan bahawa anak yang dikandung dalam rahim itu perlu ditarbiyah dah. Perwatakan ibu memainkan peranan yang utama. Jadi kita masya-Allah lah. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik ni bukan mudah. Bukan semata-mata kita kata nak dapat gaji. Mungkinlah allowance yang didapat oleh guru pasti berbeza dengan dulu kan. Betul. Kita kata tengok adah RM40 nak beli benda lah Kak Long. Tapi Ustazah, masa tu Kak Long ada adik kan masa tu masih lagi beranak. Adik Kak Long yang bongsu tu boleh pakai baju masa tu Ladybird apa kan mahal. Tapi dengan harga Ladybird tu RM60 boleh beli baju Ladybird. Masya-Allah, sekarang ni gaji RM5,000 nak beli Ladybird pun berfikir. Masya-Allah. Tu kata berkatnya rezeki. Pada masa tu lah. Pada masa tu betul lah, maknanya pada masa tu padang dengan keadaan pada masa tu. Maknanya pada masa sekarang padang keadaan masa sekarang. Tetapi kita bimbang yang paling penting sekali Kak Long, yang kita nak ialah rezeki yang berkat. Betul. Walaupun sedikit orang nampak rezeki tu, kita dapat allowance yang sedikit 50, 40 tau. Sekarang ni lebih kurang dalam 300, 400, 500. Tapi nisbahnya sekarang Kak Long, bagi saya masih kecil lagi. Betul lah tu. Dengan keadaan ekonomi masya-Allah kita diuji dengan PKP dan sebagainya. Betul dah Ustazah. Tapi masya-Allah keberkatan tu kita kata, sebab itulah bila kita buat sesuatu ni kerana Allah, kita akan tenang jiwa. Kita akan lapang jiwa. Walaupun dalam PKP ni kita tengok sekarang ni Kak Long kan, ramai bunuh diri. Pasti pun dak buka. Pasti pun dak buka. Kadang-kadang mungkin kalau pasti tu dia ada allowance boleh bagi, dia bagi. Kadang-kadang tepat dia pasti dia mungkin dia tak sempat nak bagi. Tapi alhamdulillah dah Kak Long, sebab kita sekarang ni kerajaan negeri dak beri bantuan berkat 3.0 Kak Long. Alhamdulillah. Kita rasa rakyat negeri Terengganu ni banyaklah dapat bantuan demi bantuan daripada kerajaan kita. Alhamdulillah Kak Long. Alhamdulillah sungguh. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kita tahu dah Kak Long nak jadi cikgu ni susah Kak Long. Susah. Ustaz Zahrilah pun cikgu kok. Betul dah. Sekolah rendah juga. Kena topik, kena elok dah. Kena nak yang tak mau dengar kata tu pada dia jelek je. Kita dah subhanallah Kak Long kan. Jadi maknanya saya nak tanyalah Kak Long. Sepanjang Kak Long jadi pendidik ni, Kak Long rasa cabaran yang paling hebat sekali yang Kak Long lalui, apa dia? Okey, cabaran yang pertamanya daripada awal dulu Kak Long duduk di Cendering tahun pertama, dan Kak Long ni bukan kata suka berpindah randah, tapi apabila khidmat kita diperlukan, kita kena korban lah walaupun jauh. Kak Long daripada Cendering, Kak Long pergi ke Glugo, 2 orang dengan sahabat lah, naik bas sampai ke Glugo Kedai. Naik bas. Tapi alhamdulillah walaupun macam tu kan, bas kan awal dulu dalam 6 lebih tu sampai dah. Tapi disebabkan keikhlasan kita nak ajar budak-budak ni, nak didik anak-anak didik kita kecil-kecil ni, driver bas pun kenal. Kalau kita lewat sikit, bas tunggu dah. Masya-Allah. Baik kan itulah kata, sebab driver bas dah mungkin lah dia tahu dah kita tu duduk di Pasti. Kalau Kak Long duduk di Cendering, 2 kali bas. Masa tu berapa Kak Long tambah bas? 2%? Berapa sen je? 3% daripada Cendering ke bandar. Daripada bandar ke Glugo tu dalam 4% Kak Long rasa. Jadi 7%. Sen je. Dan pernah lah Kak Long ni, kalau kelendang bas tu daripada Cendering ke bandar, tak pernah ambil. Jarang je. Daripada itulah kita kata maknanya berkat kita buat sesuatu lillahi ta'ala. Masya-Allah, masya-Allah. Dan juga maknanya kalau kita lewat sikit tunggu. Sampai setara tu. Alhamdulillah lah ya Ustazah. Maknanya baiknya dia tahu dah kalau kita terlepas bas memang kita akan lewat. Alhamdulillah. Tapi yang keduanya, Kak Long ni adalah orang yang suka berpindah. Kak Long katakan daripada 1984 mengajar di Cendering, 1985 hingga 87 di Glugo Kedai,
Lepas tu balik ke Cenderai balik setahun. Lepas tu tahun 1989 Kak Long berkahwin dengan orang Kubang Panjang. Atas maknanya dengan kita keluarga angkat Kak Long lah, Cik Suhani. Balik mengajar Cenderai. Lepas tu baru buka pula di Pasti Al-Hidayah Kubang Panjang. Lepas tu Kak Long berhenti pergi Bukit Payung. Lepas tu pas Bukit Payung Kak Long buka pengadar baru. Maksudnya pasti tu Kak Long buka? Iya, tunggak. Daripada Glugo, kecuali Bukit Payung. Bukit Payung Kak Long buka lah. Yang lain Glugo, Kubang Panjang, Pasti pengadar baru. Tu jadi tunggak lah Kak Long duduk situ. Tapi yang Kak Long tinggal tu bukan kerana benci ataupun berkelahi. Cumanya Kak Long ni jenis kalau ada je cikgu-cikgu yang Kak Long boleh harapkan boleh bantu Pasti, boleh menaikkan Pasti, Kak Long akan pergi kat Pasti lain lah. Masya Allah. Tu, Alhamdulillah setakat ni Kak Long balik kepada Pasti Al-Imam Pekan Bukit Payung kali kedua lah ni. Bermula tahun 2013 hinggalah sekarang. Ya, duduk tengah-tengah. Kalau dulu orang panggil sebelah kanan sekolah rendah Bukit Payung, sekolah menengah, sebelah kiri sekolah menengah Seri Payung. Itulah maknanya. Dan jugalah dan dalam keadaan kita duduk di mana tu ada jugalah mak ayah yang tidak berpuas hati apa ke, dan pernah satulah pengalaman yang Kak Long paling sukalah, bukan suka kerana orang tu, tapi Kak Long sukanya dia tak tahu bahawasanya nama siapa benarnya. Sebab kita panggil Kak Long kan. Jadi dia pergi kat pusat khidmat. Masa tu Kak Long ngajar di Dua Alur Limbak, pengadar baru, duduk di pusat khidmat. Awal tu dia pergi cari nama Cikgu Nuriah. Jadi pekerja pusat khidmat tu dua tu, petugas tu Taduk dia tu. Tak tahu nama Kak Long sebenarnya. Panggil Kak Long. Panggil Kak Long. Sebab Kak Long ni benarnya daripada adik je, dia kita panggil-panggilan keluarga. Lepas tu habis. Sehinggalah hari ni kalau pergi kampung Kak Long lah, kampung Kubang Panjang, kalau pergi cari nama mana kat rumah Noria, tak jumpa. Kalau cari Kak Long Pok So, insya-Allah. Kak Long Pok So. Orang rumah kan nama masuk. Pok So dah, Kak Long Pok So. Itulah. Dan juga maknanya itulah satu kelebihan kita kata, walaupun dalam keadaan kita pun, tapi kalau kita buat sesuatu mencari mardatillah, insya-Allah Allah akan tolong kita. Itulah Kak Long rasa. Yalah, alhamdulillah. Memanglah bila Kak Long sebut macam ni, dia banyak Pasti yang Kak Long buka ni, memanglah bila dia dapat anugerah tokoh Pasti Malaysia ni, Kak Long memang selayaknya lah. Saya yang mendengar ni memang selayaknya lah Kak Long boleh anugerah tersebut, dan anugerah tersebut memang menjadi milik Kak Long, alhamdulillah. Jadi bukan senang lah sesuatu yang nak mula, nak buka Pasti ni dah dengan kosong. Tapi alhamdulillah dengan berkat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan niat murni kita nak membangunkan generasi yang bertakwa kepada Allah, dan generasi Islam, nak melahirkan masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sebab sebenarnya tarbiyah ni memainkan peranan yang penting. Kalau tak ada tarbiyah punah. Sebab itulah kita tengok sekarang bila ada ujian PKP kan. Kalau orang yang dekat dengan Allah, semakin dekat dia dengan Allah. Semakin dekat, tetapi kalau orang yang jauh dengan Allah, dia sentiasa menyalahkan orang, sehingga langkah yang tidak jalan pendek, hingga kan ada yang bunuh diri. Jadi masya-Allah, naudzubillah lah. Rasa sedih lah kita yang mendengar ni kan. Kalau dengar sedih je, siapa tahap bunuh diri. Tapi ada jugalah, maknanya kalau kita tengok dalam keadaan gini yang hina, kerajaan negeri Terengganu dah ambil cakna apa, ni kat luar paling sedih. Padahal kita rasa kerajaan negeri tu beri bantuan sama. Tak beri bantuan, beri duit, kadang-kadang yang memerlukan duit. Sebab tu kita kata kita tak perlulah nak angkat bendera putih dekat. Maksudnya betul. Sebab kita dah ada wakil. Tak, kita dah ada wakil, dia siap cawangan kita, JPKK. Kalau seandainya JPKK tu tidak bertanggungjawab, okey, boleh report. Seandainya ada. Tapi kita yakin dan percaya insya-Allah. Tak, mereka buat kerja sebenarnya untuk memastikan rakyat-rakyat negeri Terengganu ni. Sebab Kak Long rasalah, walaupun Kak Long dok terkesan mana, tapi JPKK ni jadi cakna insya-Allah. Maknanya Kak Long siapalah adalah barang tu apa, tapi maknanya benda-benda tu kalau kita rasa bukan tidak berkeperluan, tapi dah ada dah, kita akan beri pula kepada jiran-jiran kita untuk rasa bersama. Sebab memanglah kita hidup dalam menempuh cabaran ujian. Sebab Allah menciptakan kita, Allah sebut dalam Al-Quran kan,
linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebenarnya Allah nak test je. Ya. Uji yang dunia kat long sikit hang. Sikit je. Allah. Tu dia kata lah ni susah pun makan kenyang semua. Betul. Nega tidur molek kecuali Ya. tak tidur. Tu kat long kata Ada kat long kata. nak baca tidur semalam. Dia maknanya mudahnya lena kita kan. Itulah. Subhanallah, itulah setiap benda yang kita nak buat mesti ada cabaran. Ya, Sebab melalui cabaran itulah membuka jalan sebenarnya. Melalui ujian inilah rupanya kita tengok diri kita, Allah rupanya aku ni lemahnya. Darah cetok rupanya aku ni. Berat nana juga aku ni. Betul lah Ustaz. Tadi ni duduk salah orang. Tapi orang. bila Tuhan uji sikit, ya Allah, ya Tuhan, kepada kerajaan kita nak buat sesuatu, memang buat semua ada, semua ada, semua. Sekiranya kita betul-betul berhajat kepada pertolongan dan bantuan, jumpa JPKK. Tak apa dah. Kita. Kadang wakil muslimat pun ada JPKK kita kan. Jumpa tak, maknanya insya-Allah lah kadang-kadang mungkinlah tak nafilah ada terlepas pandang tu. Ada terlepas pandang tu, tapi insya-Allah lah kita sama-sama. Jadi Kak Long, untuk yang terakhirnya lah kita nak, oleh kerana Kak Long ni banyak pengalaman, kata orang tengok air di kali tu tahu dah jatah betul. Masya-Allah kan. Jadi kita naklah, saya juga nak mendengar tip-tips yang berguna lah, kata orang. Tip-tip yang berguna daripada murabbi kita lah. Saya anggap Kak Long ni sebagai murabbi lah, murabbi saya lah. Maknanya sebagai seorang guru yang merupakan inspirasi juga pada saya untuk kita terus maju di dalam bidang pendidikan ini. Jadi bagaimana kita nak berilah beberapa tip yang kita kata boleh meningkatkan prestasi kita sebagai seorang pendidik, Kak Long. Okey, alhamdulillah Ustazah. Yang pertamanya tip ni kita kena rajin belajar. Rajin belajar. Cari ilmu. Tapi cari ilmu tu biarlah makna guru kita yang sabar, jangan cari ilmu seorang-seorang tidak. Kita cari ilmu melalui panduan kita Al-Quran dan Al-Sunnah. Tu. Yang pertama kita kena rajin, walaupun dalam sehari kita kena rajin ngaji. Baca Quran. Dan juga kita kena ingatlah, kalau orang kata solat sunat duha tu murah rezeki apa. Solat sunat duha jugalah memberi panduan kepada kita untuk kita ni sentiasa mengingati Allah. Dalam kita ngajar pun, kalau kita dah ingat ke Allah, macam kata tadilah, marah kuat suara, waduk marah kan. Tapi kita tahu dah nak didik anak-anak murid kita yang bawah umur ni, ketika pergi sekolah daripada 4 hingga 6 tahun ni, kita perlu kepada kasih sayang, gosok, tak kira, maknanya tak ada kira wakil lah. Maknanya tak kira lah, anak doktor ke, anak apa, anak siapa-siapa ke, hatta yang ada beringuh pun, gosoklah dia. Kalau ni insya-Allah Tuhan beri tidak ada pilih lah. Maknanya kalau anak doktor lah. Kalau anak petani lah. Anak ayah yang pakai kain batik, kain pelekat, hak gelundung pun gelundung lah. Tapi insya-Allah, dan pernah satu ketika ada anak murid Kak Long tu, Kak Long memang demam masa tu 3 hari tak pergi sekolah. Lepas tu hari yang keempat Kak Long pergi sekolah, dia pasti dia tak ada. Esok kan dia mari, dia tahu Kak Long pergi, dia pun kata, Kak Long tanya dia, sebab apa tak mari sekolah Hamil? Sebab apa cikgu yang tak pergi sekolah? Dia tanya pula. Tanya kita, sebab apa kita tak pergi sekolah? Kita pun berceritalah cikgu demam gini. Dah sebab apa Hamil? Tak sedap cikgu lain. Maknanya dia tahu dah. Dia tahu orang susah lah. Dia tahu dah kita ni suka belajar sambil bermain. Bermain sambil belajar. Kita dok maknanya belajar macam orang Ustaz Azila dia ngajar sekolah rendah, memang dia akan nak habiskan kurikulum tu kena ajar sungguh-sungguh. Kak Long tika marah, Kak Long marah. Tika suka, Kak Long suka, sama-sama. Kak Long, tapi ajar sungguh-sungguh pun saya sentiasa menari dengan murid-murid. Itulah suka dia. Saya suka menasyid, menyari, betul. Kak Long pun gitu. Kak Long suka reka-reka. Nasyid ke kalau tengah-tengah dia bising tu. Contohlah ada pelajar tu dia nangis. Kak Long pun nasyid lah. Mata buta tak nampak cahaya, bisu pula tiada suara. Nyak je dia. Kak Long ulang benda tu je dua baris tu. Jadi alhamdulillah lah Kak Long rasa dengan cara kita ni baca Quran dengan solat, walaupun kita kata solat tu 2 rakaat awal, Kak Long minta maaf lah. Kadang-kadang Kak Long ada jugalah terlalai lewat. Tapi kalau Al-Quran, hadis, kita kena wajib duduk pada diri kita. Dan satu lagi kita kena sesuatu tu ikhlas kerana Allah. Jangan kerana nak nama, nak jadi ketua guru di Pasir Cawangan. Ataupun kita ni
Orang lain semua dok pandai, aku je pandai. Ya, ya. Tapi apabila kita ni, kalau kita hati kita ada benda-benda gitu, ada riak, apabila kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat kita tegur, kita akan rasa melenting. Tapi insya-Allah kalau kita buat sesuatu tu untuk kita ni mendapat keredaan Allah, insya-Allah kita akan lembut. Walaupun sahabat kita tu dah habis benda kursus dipak ke apa ke. Jadi insya-Allah samalah macam Kak Long ni. Kita kata kita kena ikhlas, kena apa dah. Kalau pergi sekolah kena awal. Tapi ada jugalah ketika-ketika tu Kak Long ni terlewat. Maknanya kita kena minta maaf dulu dengan sahabat kita. Waktu pokok pakai. Sebab kita tak tahu. Ada kau sahabat kita boleh terima kita pergi lewat hari tu. Jadi kita kena minta maaf dulu dengan sahabat-sahabat. Jadi selepas pada kita ngajar dalam seminggu tu, satu lagi kita kenalah berusrah bersama cikgu-cikgu di pasti kita. Waktu yang paling penting. Dan kita kena ingatlah bahawasanya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu kan kecuali beribadah kepadaku. Inilah salah satu ibadah sebagai guru pasti, iaitu mengajar anak-anak didik pasti. Sebelum kita mengajar, kita kena belajar dulu. Ya, ya. Dok kiralah dengan siapa-siapa pun, ataupun dengan anak-anak kita ke, dengan adik-adik kita pun. Walaupun Kak Long rasa Kak Long menanglah hari ni, anugerah yang Kak Long dapat hari ni, tapi insya-Allah Kak Long rasa tidak adalah keegoan pada diri Kak Long, insya-Allah tak jauh daripada tu. Maknanya berilah petunjuk pada Kak Long ni sama-sama je. Kalau ada sahabat tak tahu, bertanya. Ya, ya. Kalau Kak Long tak tahu, Kak Long akan bertanya dengan sahabat-sahabat, insya-Allah. Kalau rasa itulah maknanya maknanya kita kena ingat bahawasanya Allah itu ada sentiasa bersama dengan kita. Ya, ya. Kita susah ke, kita senang, Allah akan tolong kita. Tapi dengan syarat kita sentiasa berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ego ada sifat tak molek lah. Ya, ya, ya. Hilang, buangkan segala hijab-hijab yang Allah kabur kepada kita tu, untuk kita ni berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ambil maknanya kau orang kita ambil. Doa marah pula kat Allah, buat apa dok tunai ni doa aku ni. Ya, ya. Insya-Allah maknanya kita berpeganglah kepada tali Allah, insya-Allah, dengan membaca Al-Quran. Kalau rasa Jadi masya-Allah tak puas dengar Kak Long berceloteh pada pagi ni, subhanallah. Ustazah itulah Kak Long kalau dah bercakap. Dah bercakap tak cukup masa. Masya-Allah. Tapi insya-Allah kita akan bersama lagi suatu hari nanti. Insya-Allah Ustazah. Semoga panjang umur, panjang usia kita dah. Jadi begitulah para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, hidup ni, hidup kita tak akan sempurna apabila sebelum kita mengenali yang maha sempurna, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sentiasa memantapkan diri kita lah. Kalau kata tips yang utama sekali ialah sebagai seorang, kita mesti mencari ilmu. Mencari ilmu, sebab ilmu ni benda yang sentiasa baru. Walaupun ilmu tu lama dah yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita sebagai manusia belaka ni kena belajar. Sebab telah Nabi SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Ilmu Allah tu luas. Wa ma utitum illa qalila. Ta'ala kata tak beri ilmu ni kepada kamu semua kan, sedikit saja. Ibarat kita celup jari dalam lautan yang luas, itulah sebenarnya ilmu yang kita ada. Jadi kita jangan berputus asa dalam hidup. Kita kena sentiasa kembalikan apa yang ada pada kita itu kerana Allah, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. InsyaAllah kita akan terhindar daripada penyakit-penyakit hati, yang mana penyakit hati inilah yang merosakkan, yang membarakan diri seseorang itu menjadi jahat dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Kak Long bersama dengan Ustazah pada pagi ini. Mudah-mudahan segala celoteh kita itu menjadikan ia sebagai inspirasi lah. Jangan pandang sebelah mata. Pandang sebelah mata. Sebab tips yang Kak Long bagi tadi bukan sebarang tips lah. Tips yang lahir daripada hati suci murni, subhanallah. Jadi untuk akhirnya, maaf dipinta, terima kasih sekali lagi kepada Kak Long yang sudi bersama dengan program Ustazah Zila Witler di bawah anjuran Lubna TV Terengganu. Jadi mudah-mudahan kesempatan dan peluang yang Allah kurniakan kepada kita ini jangan kita persiakan Kak Long. InsyaAllah untuk akhirnya yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah kekurangan diri kami berdua lah. Yang itu manusia ni lemah. Aku insan yang lemah, hanya mampu berserah
Jadi untuk akhirnya, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun ke hati dari niat menjadi bakti, walau sekecil mana, walau sebesar mana, terus berbudi karenanya. Kehidupan mengajar